Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Prihatin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mentakbir sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayahnya kita dapat bersama pada pagi ini dalam program Influencer at Japan Perlis bersama Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Terima kasih. Dan tajuk program influencer kita pada pagi ini iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kunci kesejahteraan rakyat dan kunci utama perpaduan. Dan teruskan kesetiaan anda dan saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Facebook Jabatan Penerangan yang menyaksikan siaran langsung yang disiarkan melalui Facebook Jabatan Penerangan Perlis pada pagi ini. Dan bersama-sama saya pada pagi ini ahli panel yang didatangkan khas iaitu yang berbahagia Tuan Zulkhairi Zainal, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Perlis. Selamat datang Tuan. Okay, terima kasih Cik Zulkhairi. Terima kasih ke atas kesudian Tuan yang untuk bersama-sama dalam program influencer pada pagi ini. Terima kasih kerana jemput saya. Dan difahamkan Tuan baru berpindah ke negeri Perlis. Ya, setelah itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih kepada JPAM kerana jemput Jabatan Perpaduan Negeri Perlis untuk bersama-sama dalam program pada pagi ini. Sebenarnya saya memang baru lagi lah, nak kata baru pun dalam negeri Perlis lah baru kan. Ikut hari jadi saya di Perlis ni 25 bulan 2 hari 25 bulan 2 itu. 25 bulan 2 hari itu. Kalau tak menjadi keberatan boleh tak Tuan orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau Tuan nak berkongsi dengan penonton-penonton kita tentang mengenai latar belakang Tuan, Tuan berasal daripada mana ataupun latar belakang mengenai kerjaya Tuan sebelum berpindah ke negeri Perlis. Ya, okey. Sebenarnya saya berasal daripada Baling, Kedah. Oh, ya. Baling. Baling. Tak jauh jugalah daripada Perlis kan. Ke balik ke utara jugalah kan. Kalau ikutkan dalam Jabatan Perpaduan ni tak lama lah, baru dalam 12-13 tahun. 13 tahun. Tapi dalam tempoh 12-13 tahun tu saya ingat dah 6 kali saya dah ditukarkan. Kan ke sana ke sini kan. Dah 6 kali. Maknanya populasi dalam 12-13 tahun tu 2 tahun sekali lah kira. Oh. Dah 6 kali kan. Jadi saya dah pernah di Sabah awal-awal dulu ya. Di Perak, lepas tu di pusat latihan iklim di Nilai ketika itu, di Sembilan. Lepas tu di Ibu Pejabat Putrajaya kan. Lepas tu sebelum di Perlis saya di KL 5 tahun. Di KL 5 tahun dan baru dinaikkan ke sebagai PPN lah di Perlis pada 25 bulan 2 itu. Tahun insya-Allah. Pengalaman Tuan tu. Baiklah Tuan, sebelum kita ke tajuk influencer pada hari ini, boleh Tuan berikan penerangan secara ringkas mengenai fungsi ataupun peranan Jabatan Perpaduan. Okey, kita sedia maklumlah Jabatan Perpaduan ni bukan baru bukan baru di Malaysia ni. Penubuhannya start daripada migran. Dia sejak itu pelaksanaan ataupun fungsi jabatan ini sentiasa menjadi pegangan kepada negara kerana perpaduan ni lebih kepada pengukuhan untuk perpaduan kaum di dalam Malaysia. Kita sedia maklum bahawa di Malaysia ni kita mempunyai keistimewaan yang tersendiri, kepelbagaian etniknya, kepelbagaian bangsanya, kepelbagaian agamanya. Itu semua meletakkan satu mercu tanda Malaysia. Tapi kita kena sedar bahawa bagi mengimbangi keseluruhan apa yang kita ada itu, kita perlukan satu organisasi ataupun satu jabatan untuk meneraju. Jadi itu adalah peranan yang utama yang dimainkan oleh Jabatan Perpaduan dalam penyatuan kaum yang ada di dalam negara ini. Itu adalah secara dasarnya bahawa peranannya luas, kan? Peranannya luas dalam memelihara kesejahteraan dalam negara melalui hubungan kaum itu sendiri. Bagaimana yang maksud dari sini fungsi dia adalah satu organisasi yang menyatu padukan. Itu secara ringkas je lah. Secara ringkasnya. Tapi benda tu jelaslah bahawa asal jenama kaum itu bawah Jabatan Perpaduan. Yalah para penonton yang dikasihi sekalian, seperti yang kita ketahui melalui media, kita kongsi sikit maklumat lah. Iaitu berkenaan dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PICK
kini telah mencapai statistik sehingga 25 Ogos 2021 untuk negeri Perlis saja, statistik dos pertama iaitu sebanyak 149,645 iaitu dengan peratus 58.7% atas populasi keseluruhan, manakala statistik dos kedua adalah sebanyak 115,619 iaitu dengan peratus 45.4%, dan alhamdulillah ini merupakan angka yang tertinggi, dan insya-Allah sasaran kita untuk mencapai imuniti kelompok akan tercapai. Dan Tuan, sebelum kita teruskan bola bicara kita akan berhenti rehat seketika. Dan kita akan sama-sama menyaksikan tayangan video lagu KRT Komuniti Sejahtera. Sama-sama kita saksikan. Bersatu semua menjaga perpaduan negara kita, Malaysia. Saling membantu bekerja sama, perkasakan komuniti negara. Itulah semangat kejiranan mulia. Bersama sepakat kita berjaya. Berbilang bangsa, hormat menghormati, raikan kepelbagaian sesama kita. Ayo semua, mari kita jayakan. Oh, rukun tetangga, tingkatkan perpaduan. Baiklah, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kembali kita ke segmen Bola Bicara. Sementara tadi kita telah menyaksikan video lagu KRT Komuniti Sejahtera yang mana yang penggambaran dilaksanakan di negeri Perlis dan Kedah, tuan. Ya, sebenarnya dia menyeluruh. Menyeluruh, Cuma lebih kepada Perlis di Kedah lah ketika itu. Okay. Dalam suasana PKP gitu. Biasa kita faham lah. Ya. Baiklah tuan, seperti yang kita sudah maklum, peranan menjayakan program imunisasi COVID kebangsaan ini bukan saja hanya terletak di bahu Jabatan Kesihatan Negeri. Okay, malah juga dipertanggungjawabkan Jabatan Perpaduan dan untuk memainkan peranan lah menjayakan PICK ni. Yeah. Boleh tuan terangkan bagaimana Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Perlis terlibat dalam menjayakan PICK? Okey, terima kasih tuan. Sebenarnya sebelum saya nak panjangkan tajuk tuan ni, saya terlebih dahulu ucapkan terima kasih lah setinggi-tingginya kepada mantan menteri kami, iaitu Datuk Halimah Sadiq, sebagai mantan menteri paduan sebelum ini, yang membuka ruang program obat ini, program mobilisasi vaksin komuniti, yang mana program ini adalah kerjasama ataupun kolaboratif
antara Kementerian Perpaduan Negara dengan Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT. Sehinggalah berjayanya pelaksanaan MOVAC ini. Jadi program ini adalah program yang menyeluruh di seluruh negara dan Perlis ada tidak terabailah daripada itu kan. Maknanya bersama-sama mengambil bahagian dalam pelaksanaan MOVAC ini. Jadi dalam pelaksanaan MOVAC ini sebenarnya kalau di awalnya bukanlah satu benda yang mudah. Sebab kita memerlukan komitmen yang tinggi daripada peringkat bawah hingga ke peringkat atas. Maksudnya kita perlukan sokongan daripada setiap bahagian daripada kerajaan negeri dalam merealisasikan ini. So dalam hal ini saya lihat kerajaan negeri Perlis begitu committed dengan kemasukan MOVAC dan bersedia membantu daripada apa segi sekalipun. Jadi di situ keseronokan kami Jabatan Paduan ni untuk melaksanakan itu. So itulah yang membuatkan Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Perlis mengambil kesempatan untuk bawa masuk MOVAC ke Negeri Perlis ini bagi bersama-sama menjayakan imunisasi vaksin untuk Negeri Perlis. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan yang mana Tuan telah menerangkan tentang program mobilisasi vaksin komuniti. Ya, MOVAC. Pendeknya MOVAC. Dan MOVAC. Dan itu kita akan terus menyaksikan tayangan video program MOVAC ni lah, yang mana telah berlangsung di Simpang 4 baru-baru ini. Ya. Okay. Sama-sama kita saksikan. Saya sedang berada dalam satu program mobilisasi vaksin komuniti ataupun MOVAC lah. Program ini dilaksanakan oleh pihak perpaduan dengan mendapat kerjasama daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersama dengan pihak kerajaan negeri. Ianya bagus kerana kalau kita lihat di belakang saya ni adalah sebuah bas disediakan. Bas ni tujuannya bukan untuk mengangkat orang untuk pergi ke PPB, tapi mereka menyediakan perkhidmatan untuk memberi vaksin dalam bas ini sendiri. Ini satu idea yang begitu baik yang telah dikemukakan oleh pihak perpaduan, di mana pihak CITF telah bersetuju awalnya sebelum ini untuk melaksanakan program ini lah. So hari ini adalah yang pertama. Mengikut jadual, mereka akan melaksanakan program ini daripada bulan ini, iaitu pada hari ini sehinggalah 1 September. Yang mana mereka target kalau boleh dos setiap hari diberikan kepada 250 orang dan kemungkinan akan boleh dipertingkatkan sehingga mencecah mungkin 300 atau 400 orang bergantung pada dos yang disediakanlah. Jadi tujuan dia adalah untuk memberikan kemudahan kepada rakyat negeri Perlis yang mempunyai kesukaran untuk datang ke PPB lah. Dan dalam masa yang sama dengan kerjasama daripada pihak-pihak seperti JPKK dan juga yang berhormat kawasan DON itu sendiri dan juga daripada beberapa wakil rakyat untuk membantu mendapatkan pendaftaran daripada penduduk sekitar yang berkenaan supaya mereka juga menggunakan MySejahtera. Setelah mengisi maklumat dalam MySejahtera, mereka ni akan diberikan temujanji untuk datang pada tarikh-tarikh yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Perpaduan untuk hadir di tempat-tempat yang berkenaan lah. Jadi pada hari ini saya lihat lebih kurang dalam 250 orang akan diberikan dos pertama. Yang kena semua dos pertama ya, tidak ada yang melibatkan dos kedua. Dan hari ini vaksin yang diberikan adalah vaksin Pfizer. Secara umumnya kebanyakan penduduk ni kalau misalnya kata ingin mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan tentang perkhidmatan ini, mereka boleh merujuk dengan JPKK, Pusat Khidmat DON, begitu juga dengan Penghulu, termasuk juga bahagian pentadbiran daerah, bahagian perumahan, SUK dan juga bahagian kerajaan tempatan. Inilah satu bentuk kerjasama yang baik di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, yang mana kita sedang cuba mengusahakan mendapatkan kalau boleh semua orang dapat mendapat vaksin yang dos yang kedua selepas ni dengan lebih cepat. Sekarang ni kita dos yang pertama ya. So kalau misalnya kita dapat dos kedua dengan lebih cepat, kita mengharapkan kita masuklah dalam ambang fasa yang ketiga yang memerlukan 40% daripada komuniti masyarakat Perlis ni diberikan dos kedua. Jadi ini salah satu lagi strategi baru yang digunakan untuk kita mempercepatkan lagi kaedah vaksin tersebut. Dan kerjasama juga dengan Jabatan Kesihatan sebenarnya. Sebab kita boleh menyediakan macam-macam perkhidmatan, tetapi kalau dos itu tak disediakan oleh pihak Jabatan Kesihatan, maka ia sukar untuk dilakukan.
Dan saya dipahamkan program ini akan diadakan di kawasan selama 3 kali ataupun 3 hari dalam seminggu. So untuk hari yang lain tu, sekiranya diperlukan untuk bas ini memberikan perkhidmatan di PPV, mereka juga boleh menggunakan menempatkan bas tersebut di PPV yang sedia adalah. Kita sasarkan 8 kawasan di Negeri Perlis buat sementara ni. Itu pun tertakluk kepada staffing daripada JKN. Kalau kita tengokkan sekarang ni, masalah kita di Perlis ni adalah staffing daripada JKN yang tak dapat supply untuk kita menggerakkan Movak ini. Jadi untuk hari ini, untuk 8 hari yang kita pilih ni, kita menggunakan bantuan daripada skuad Unimed dan juga UiTM. Kan? Jadi itu membuatkan kekangan besar untuk kita menggerakkan vaksinasi yang lebih menyeluruh di Negeri Perlis, kan. Jadi kalau hari ini kita mulakan di sini di Batas Lintang ini sebagai hari pertama lah. Selepas ini kita akan menggerak di Masjid Simpang Sanlang, lepas tu Masjid Titi Tinggi Hilir, kan. Dan berakhir di Pusat Khidmat Dun Mata Ayak. Itu atau untuk hari yang terakhir. Jadi ya, minggu ini bukan minggu ni. Satu minggu masa itu saya kata tadi kekangan daripada JKN. Jadi membuatkan kita punya kekangan. Jadi untuk dengan kita mengikut masa yang diberikan oleh Unimed dengan UiTM, yang mana dia orang memperuntukkan hanya 3 hari je seminggu, iaitu Isnin, Selasa, Rabu. Jadi minggu berikutnya pun sama, Isnin, Selasa, Rabu, dan begitulah seterusnya sehingga 1/9 untuk sehingga dos kedua. Jadi kita kekurangan masa di 4 hari daripada seminggu. Jadi 4 hari itu kita ada pengisian cara lain lah. Mungkin kita menggunakan bantuan kepada PPV statik yang dah ada di Dewan Wawasan untuk backup secara statik di sana. So dengan cara macam itulah kita cuba bantu sebaik mungkin, sebab kita tak nak kehadiran Movak ke sini tu hanya untuk 3 hari saja seminggu, tapi menggunakan ruang yang sebaiknya untuk membantu meningkatkan suntikan vaksin kepada rakyat Negeri Perlis. Baiklah para penonton sekalian, kembali kita ke segmen Bola Bicara, dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang setia menyaksikan program Influencer at Japan Perlis pada pagi ini. Dan sebentar tadi kita telah menyaksikan tayangan video Movak, program vaksin komuniti yang berlangsung di Kampung Batas Lintang Simpang 4. Baiklah tuan, kita kembali ke bola bicara kita. Ya, terima kasih tuan. Berkaitan dengan PICK, terutama peranan Jabatan Perpaduan dalam membantu menjalankan program Movak tu, bagaimana kita boleh kaitkan dia atau kita katakan dia sebagai satu kunci kesejahteraan rakyat dan kunci utama perpaduan? Okey. Pertama sekali saya nak kita tengok apa yang ditampilkan tadi, kan. Bagaimana keseronokan masyarakat hadir, kan, untuk mendapatkan vaksin. Jadi itu adalah satu trademark jugalah di dalam mobile ini, mana kita menggunakan perkhidmatan bas, kan, pergerakan mobile bergerak. Jadi itu juga adalah usaha menarik minat masyarakat. Jadi berbalik pada persoalan yang diutarakan oleh tuan tadi, kita lihat kalau kunci kata sejahtera, kan. Jadi sejahtera ni kalau kita tengok benda tu terlalu luas, besar, kan. Jadi dalam konteks apa pelaksanaan kita laksana hari ini adalah melibatkan kesihatan. Jadi kesihatan ini merupakan salah satu aset penting dalam memelihara kesejahteraan kita sendiri pribadi atau kesejahteraan masyarakat dan seluruhnya masyarakat negara, kan. Jadi di sini dalam pandemik COVID-19 ini merupakan satu, boleh dikatakan satu bencana besar kepada negara, yang mana ia boleh melumpuhkan segenap segi daripada segi ekonomi, masyarakat, kekeluargaan, kan. Kadang-kadang melibatkan sampai hubungan keluarga, kan. Kita tengok hari ini macam-macam. Jadi seharusnya pendekatan pelaksanaan yang diberikan oleh kerajaan
untuk bersama-sama kita memutus rangkaian COVID ini adalah dengan mengambil vaksin, kan. Bagi sekurang-kurangnya ini memutuskan rantaian dalam kita bersama-sama untuk membantulah pihak kerajaan dalam memulihkan situasi keadaan negara hari ini. Jadi kesejahteraan itu kita lihat jika kita tidak meletakkan kesejahteraan itu dalam konteks utama, maka kita tak dapat untuk melihat perpaduan kaum yang kukuh. Maknanya jika kesihatannya tak stabil, kita cakaplah kalau dalam rumah kita kan, dalam family, ayah kita tak sihat, kan? Dia tak boleh pergi kerja, kan? Daripada mana ekonominya akan datang? Kan? Akhirnya anak tak boleh pergi sekolah. Tak boleh nak bayar sekolah. Nak bagi duit makan tak ada. Jadi anak juga tak akan dapat pendidikan. Akhirnya ke mana hala tuju keluarga itu? Begitulah akan berlaku kepada masyarakat, kepada negara. Jadi kita perlu ada keseimbangan keseluruhannya. Jadi itulah peranan kerajaan dalam membantu membentuk supaya kerajaan masyarakat sentiasa dalam keadaan kesihatan yang baik. Itu yang mencerminkan kesejahteraan yang perlu dipelihara oleh masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat seharusnya sedar dalam usaha ini memberikan komitmen sepenuhnya apa yang kerajaan utarakan, yang kerajaan sediakan supaya kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat itu terpelihara supaya negara kita dalam keadaan stabil. Itu yang penting. Jadi secara ringkasnya kesejahteraan itu kita fokus kepada keselamatan lah, supaya dalam keadaan hari ini kita semua dalam keadaan sihat, selamat, sejahtera selalu, kan? InsyaAllah. Apa-apa pun kesihatan tu utamakan. Iya. Jika kesihatan tak ada, semuanya tak boleh jadi. Kadang-kadang kan? duit banyak pun tak ada. duit ada. Duit banyak bertimbul tapi kesihatan tak ada makan tak boleh kan. Keutama tu adalah kesihatan. Kan? Okey, baik, dah boleh tuan terangkan macam mana pelibatan orang awam ataupun agensi-agensi dalam kejayaan MOVAC ini, pelibatan. Pertama kali saya ucap terima kasih banyak-banyaknya lah, setinggi-tingginya kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri Perlis, CITF negeri yang diketuai oleh SUK, yang saya rasa menggemblengkan sepenuhnya dalam membantu kami menjayakan MOVAC di negeri Perlis ini. Lagi-lagi JKN negeri sendiri, Jabatan Kesihatan Negeri yang menyediakan vaksin. Tanpa vaksin pun tak boleh juga tuan. Ya, macam mana bekalan vaksin itu tetap daripada Jabatan Kesihatan. Bekalan vaksin itu tetap daripada Jabatan Kesihatan. Yang mana tanpa vaksin kami tak boleh laksanakan. Kami hanya bekal bas dan urus memudah cara je kan. Jadi dengan kerjasama yang erat itu, itulah kuatnya kita kan, sebagai satu organisasi dalam jabatan kerajaan di negara ini begitu kuat untuk berkolaboratif sehingga berjaya melaksanakan MOVAC di negeri Perlis ini. Sasaran capaian imuniti kelompok tu dia lebih cepat, lagi mudah. Orang kata kita target bulan Oktober. Dah banyak yang bekerjasama tu, insya-Allah sasarannya akan lebih cepat. Kekangan kita di Perlis ini hanya vaksin je bekalan. Jika bekalan banyak saya rasa tak ada masalah kan. Jadi dengan bekalan vaksin yang ada itu kita mampu menyebarluaskan kan untuk suntikan vaksin kepada masyarakat, khususnya di peringkat masyarakat bawah-bawah sana kan, di perkampungan dalaman yang sukar untuk keluar ke PPV yang sedia ada di bandar. Jadi dengan pelaksanaan MOVAC ini kita turun ke bawah, ke masyarakat kan. Kita turun ke ladang-ladang, kita turun ke estate supaya masyarakat di sana tak perlu hadir ke PPB, dan kita pun tak nak benda ni berlaku perhimpunan secara berkelompok yang besar kan, perjalanan yang boleh memberikan satu ketidakselesaan dengan keadaan pandemik hari ini. Jadi dengan kita turun ke tempat masyarakat itu memudahkan lagi untuk pelaksanaan vaksinasi di peringkat dalam komuniti. Itu saya rasa so far setakat ni alhamdulillah sokongan dan permintaan daripada masyarakat begitu tinggi. Dan juga daripada kepimpinan di peringkat Esko yang juga sentiasa menyokong kami. Yang mohonlah
supaya kami Dekat di turun ke tempat. kawasan dia orang. Tapi kami Betul. tidak ada kemampuan Betul sampai lah. ke tahap itu kan. Tetapi alhamdulillah dengan bantuan daripada Prima kan, banyaklah kita dah laksanakan. Masih diteruskan lagi? Masih lagi buat sementara ni kita dah di peringkat fasa kedua. Fasa kedua. Fasa kedua. Dos kedua. Untuk dos kedua. Jadi dengan hingga hari ini kita dah dapat 8 kawasan, 8 lokasi yang kita dah laksanakan untuk pelaksanaan itu, merangkumi 3/5 lah, iaitu Arau, Padang Besar dan Kangak kan. Dan tinggal 2 lokasi saja lagi, iaitu di Batu Bertangkuk dan Mata Ayak kan. Mata Ayak untuk second dose. Maknanya selepas ni kita akan tamatlah untuk Movak ini. Dalam kerajaan baru ni mungkin ada penyambungan, kita tak pastilah ya. Apapun demi kebaikan rakyat. InsyaAllah. Demi kebaikan Itu rakyat. yang penting. Ya. Kan kita bercakap tentang parti kah, tentang apa kah, tapi rakyat adalah rakyat yang diutamakan. Ya, insyaAllah. Dalam kita hidup dalam berbilang bangsa atau kaum ni, terutama dalam berdepan pandemik COVID-19 ni, apa kepesanan tuan kepada masyarakat untuk terus mengekalkan, mengukuhkan perpaduan yang sudah ada? Okey, ini yang pokok utama saya sebenarnya saya sebagai paduan kan. Kerajaan kita kena sedar, tak kira siapa, Melayu, Cina, India ataupun Bumi Putra, kena sedar bahawa setiap dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah bukan hanya untuk satu kaum. Betul. Pelaksanaan dasar adalah untuk keseluruhan. Ya. Dia tidak ada terbahagi kepada kau banyak ni, kau banyak ni, kau banyak ni. No. Dia semua orang akan merasa. Begitu juga dengan pelaksanaan vaksinasi ini. Adakah kita pilih India untuk 10%, Cina 20%, Melayu 50%? No. Maknanya kita laksanakan untuk semua kaum. Semua kaum boleh datang, boleh ambil. Dan tidak ada kita ada bias itu ini. Itu adalah peranan kita. Agensi kerajaan dan peranan kerajaan dalam melaksanakan dasar-dasar yang dilaksanakan. Kita juga di Jabatan Paduan dah ada dasar. Dalam itu juga ada melibatkan tentang kesihatan komuniti. Di situ kita ada program-program di peringkat komuniti. Jadi itu adalah penerapan. Bukan hanya kesihatan itu hanya dilaksanakan oleh satu agensi kesihatan saja. Betul. Mampukah? Begitu juga dengan pendidikan. Adakah hanya Kementerian Pendidikan saja? Kami di Jabatan Paduan pun kita ada Tabika Paduan. Pendidikan. Jadi kita bersama-sama dalam mengimarahkan. Kan? Begitu juga dengan vaksin ini. Jadi seharusnya tidak wujud pun pembahagian vaksin ini hanya untuk satu kaum. Tidak wujud. Jadi kita semua adalah sama rata. Masalah hari ini han nak tak nak ajalah. Kan? Kalau han nak hamai. Kalau han tak nak itu kita pun boleh pasarkan kita dengan benda-benda vaksin yang itu satu benda yang tak bagus lah. Jangan kita memporak-porandakan dengan benda yang kecil kan. Hari kita ni masyarakat yang majmuk yang dah aman damai selama dah berapa puluh tahun dah. Dan dah 64 tahun merdeka dah. Kan? Jangan hanya kerana benda kecil 5-6 orang yang 0.001% ini boleh memusnahkan hubungan yang kita dah wujud selama ini. Itu yang penting kan. Baiklah, kita rasa kita dah untuk menghampiri untuk soalan yang terakhir dalam program pada ini, dan saya nak minta tuan boleh terangkan tentang hala 7 Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional berdasarkan visi Jabatan Perpaduan sebagai pemacu perpaduan negara ke arah kemakmuran bersama menjelang tahun 2030. Okey, terima kasih tuan. Sebenarnya soalan tu besar tu kan. Ini kena tanya Datuk KSU kan, PKSU kan, KP kan. Tapi saya sebagai pengarah paduan negeri Perlis, saya bercakap dalam konteks negeri Perlis. Dalam saya punya ni saya lah ya, bahawa dalam konteks paduan ni kita tengok perpaduan ni bukan satu benda yang mudah. Kan? Dalam membentuk perpaduan negara ni bukan kerja satu orang. Kalau kita tengok hala 7 visi jabatan tu memanglah luas. Dalam membentuk, memperkukuh, memelihara perpaduan kaum di dalam satu negara itu. Jadi kerja itu bukan satu orang tuan. Betul. Macam saya katakan tadi, dasar-dasar yang dibuat, yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah untuk membantu bukan hanya dia satu agensi tetapi merangkumi keseluruhan. Kalau dalam hal perpaduan ni bukan hanya Jabatan Paduan seorang je buat kerja. Hari ni penerangan pun buat kan. Kesihatan pun buat. Macam saya kata tadi, kalau kesihatan tak baik, macam mana perpaduan nak bagus? Betul. Kesejahteraan dalam keluarga tu tak ada. Kan? Duduk melepak dalam bawah jabatan. Jadi perpaduan tak kewujud. Kan? Adakah dengan duduk
tak baga, walaupun dia tak bergaduh antara kaum, tapi dia duduk bawah jambatan, adakah itu perpaduan yang baik? No, kan? Sebab kesejahteraan itu tidak ada, kan? Jadi dengan wujudnya sedemikian, kita tengok hari ini dengan adanya dasar perpaduan negara, hala tuju jabatan itu dah makin membesar. Kan, kita dah ada dasar yang boleh dipegang sebagai tiang seri. Kalau rukun negara itu sebagai tiang seri negara, tetapi kalau dasar perpaduan itu sebagai tiang seri jabatan untuk melaksanakan apa-apa program berteraskan kepada pelan-pelan yang kita dah rangka dalam melalui dasar perpaduan itu. Dan pelaksanaan itu bukan hanya terletak kepada Jabatan Perpaduan semata-mata, tetapi semua agensi dan juga setiap segenap masyarakat seharusnya memainkan peranan dalam mempertahankan, memelihara dan mengukuhkan perpaduan yang sedia ada dalam negara kita. Jadi itu adalah satu benda yang perlu kita war-warkan kepada masyarakat, bahawa kita seharusnya sama-sama dalam menerima apa jua yang ada dalam negara kita supaya perpaduan itu terus kekal sehingga akhirnya, kan? Itulah yang penting dalam kita mengimarahkan kemerdekaan negara kita pada tahun ini, kan? Kita Supaya nak ucapan jadi akhirnya kalau dah akhirnya ni kan? Okey, saya kita nak sambut bulan dalam nak menyambut bulan kebangsaan ni, kan, dalam tempoh ini. Jadi dalam tempoh itu saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Japan dan menjemput Jabatan Perpaduan untuk menjayakan program pada pagi ini. Influencer Japan. Jadi sempena dengan itu saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bagi tahun yang ke-64. So perkukuhkanlah hubungan perpaduan kita supaya kemerdekaan kita akan terus kekal sehingga selagi kita bernyawa di dunia ini, di bumi ini, selagi itulah. Maknanya nyawa itu bukan hanya saya seorang, tapi setiap orang. Jadi hiduplah kita dengan aman damai supaya kehidupan kita itu terus kekal abadi dengan aman dan makmur. Itu yang penting. Selamat Hari Kebangsaan ke-64. Itulah dia ucapan dan juga rumusan yang oleh Yang Berbahagia Tuan Zulkhairi Zainal, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri. Dan bagi pihak Jabatan Penerangan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang kita tinggal kepada saya Tuan. pun juga terima kasih kepada Cik Sufian dan saya pun tak lupakan juga kepada kementerian saya, Kementerian Perpaduan Negara, kepada Datuk TKSU, KP dan semua esko-esko Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis, kan, especially ada SUK lah yang banyak memberi sokongan padu kepada kami dalam menjayakan program-program di Negeri Perlis ini. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan Facebook dan juga saya rasa mungkin ada daripada kalangan ahli KRT. Iya juga. Tak semua itu memang saya tak nafikan lah. Saya pun agak ni sikit tadi, kan. Jadi KRT itu memainkan peranan penting kami dalam membantu menjayakan juga dalam program-program mobile yang dilaksanakan. Dan saya juga ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua. Dan dalam kita menyambut Hari Kebangsaan, kita jangan sekali lagi leka dan apa. Dan kita masih lagi belum menang, tapi untuk menuju ke arah kemenangan itu, ayo sama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Yang mana yang belum mendaftar, sila buat pendaftaran. Dan yang mana yang akan menerima vaksin, jangan lupa bawa kad pengenalan ataupun my card. Sila patuhi tarikh temu janji untuk mendapatkan suntikan. Dan sentiasa patuhi SOP di mana saja anda berada. Jaga keselamatan diri, jaga keselamatan keluarga, komuniti. Kita lindung diri, lindung semua. Semoga di lain masa kita berjumpa lagi. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggal bila lagi. So let's register. Jom daftar.